pada konsen kita pada kali ini berkenaan dengan satu tajuk yang mana saya fikirkan satu tajuk tu tajuk yang agak sesuai lah, dibincangkan khususnya untuk golongan belia macam kita ni, yang mana tajuk tu kita katakan sebagai satu tajuk yang mana dia merupakan salah satu daripada cabang ilmu fiqh sebenarnya. Kerana ulama fiqh membahagikan perbahasan fiqh ni kepada 4 bahagian. Digelar sebagai 4 rubuk istilah dia, iaitu fiqh ibadah. Yang ini berkaitan dengan ahwal kita ataupun keadaan kita dengan Allah Ta'ala, seperti solat, puasa dan haji dan sebagainya lah. Terusnya kita panggil sebagai fiqh muamalat, yang berkaitan dengan jual beli dan sebagainya. Dan seterusnya ialah fiqh munakahat, yang mana insyaAllah sebahagian daripadanya kita akan bincang pada malam ni. Dan seterusnya ialah kita panggil fiqh jinayat, berkaitan dengan salah laku dan sebagainya. Baik, jadi nikah. Untuk sebelum kita masuk berkenaan dengan adakah nikah tu semata-mata dia menghalalkan maksiat, kita dalam tradisi ilmu logik ataupun kita panggil ilmu mantik lah, kita sebelum kita sampai kepada natijah sama ada mengatakan adakah ianya sekadar menghalalkan maksiat ataupun tidak, maka kita perlu mentasawur dulu, iaitu kita perlu faham dulu apakah itu nikah sebenarnya. Sebab kita tak boleh nak hukum satu benda tanpa kita memahami hakikat perkara tersebut. Jadi nikah ni datang pada perkataan nakaha yankahu ataupun nakaha yankihu, yang membawa makna ikhtalata, iaitu bercampur. Orang Arab ni apabila dia menyebutkan nakahal matarun an-nabat an-nakahal mataru al-arda, ianya membawa maksud ayat hujan bila turun dia bercampur dengan tanah. Ikhtalata, iaitu bercampur. Baik. Jadi itu salah satu pengertian sudut bahasa. Satu pengertian lagi, nikah ni ataupun nakaha juga membawa maksud hubungan di antara lelaki dan wanita. Hubungan ni lah, hubungan kelamin tu boleh dipanggil sebagai jima'. Itu pun membawa maksud nikah sudut bahasa Arabnya. Adapun nikah di sisi istilah ulama fiqh, seperti mana disebutkan oleh Syekh Salim dalam kitabnya Al-Miftah, dia katakan nikah ni adalah satu akad, aqdun, yatadammanu ibahata wata'in fi lafdhin nikah. Itu satu akad yang mana akad tersebut dia mengandungi keharusan untuk melakukan hubungan di antara seorang suami dan isteri dengan lafaz nikah. Jadi secara zahirnya berdasarkan ta'arif ni ataupun definisi yang dibawakan oleh ulama fiqh, seolah-olah macam nak mengatakan adakah semata-mata nikah ni ialah satu akad menghalalkan hubungan di antara suami dan isteri. Pada zahirnya seolah-olah ta'arif tersebut memberi faham sedemikian. Tapi sebab itulah kita kena mengaji dengan lebih mendalam. Orang kata tak boleh mengaji sekat-sekat. Kalau mengaji sekat dia faham yang tu je lah. Sedangkan itu baru pengenalan nikah. Belum lagi kita masuk mengenai tanggungjawab ataupun apa yang ada di dalam nikah. Jadi nikah ni Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, di dalam surah An-Nisa. Ingat saya pada ayat ke-12, ingat saya. Allah Ta'ala menyebutkan nikah ni sebagai satu ungkapan yang agak menarik. Iaitu diungkapkan sebagai mitsaqan ghalidha ataupun mitsaq ghalidh. Mitsaq ni ialah perjanjian. Ghalidh ni ialah berat ataupun kuat. Jadi mitsaq ghalidh yang bermaksud perjanjian yang berat ataupun perjanjian yang kuat. Jadi kenapa Allah Ta'ala sifatkan pernikahan ni sebagai suatu perjanjian yang kuat ataupun perjanjian yang berat? Kata Imam Tabari dalam tafsirnya, ketika Imam Tabari menafsirkan ayat ni, dia menukilkan ucapan seorang ulama yang bernama Imam As-Sudai. Kata Imam As-Sudai, apa yang dimaksudkan dengan mitsaq ghalidh kat sini? Maksudnya ialah fahuwa an yunkihal imra'ata fayaqulu waliyuha ankahnakaha bi amanatillah ala an tumsikaha bil ma'ruf aw tusarrihaha bi ihsanin. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ikatan ataupun perjanjian yang berat ni, yang dimaksudkan ialah apabila seorang wali itu dia menikahkan anak dia, ataupun seorang wali ataupun seorang ayah menikahkan orang perempuan tersebut kepada seorang lelaki yang mana ingin menikahi wanita tersebut, kata seorang wali tersebut, angkahnakaha, aku nikahkan kamu berdua ni bi amanatillah,
dengan amanah-amanah yang mana Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Dalam bahasa Arab, ba' ni dia maksud musahabah, iaitu beriringan. Jadi naik nikah ni bukan nikah saja, bukan dapat akad duduk sekali sonok-sonok saja, tak. Dia diiringikan dengan satu benda yang kita panggil sebagai amanatullah. Dengan amanah yang mana Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Wahai suami, ada amanah kamu. Isteri pun ada amanah kamu. Okey? Jadi amanah tersebut pula, wahai untuk seorang suami ni, dia ada dua cara. Sama ada antum sikaha bil ma'ruf. Sama ada kamu ingin mengekalkan dia sebagai isteri kamu dengan baik. Jalani hidup dengan baik sebagai suami isteri. Ataupun kalau dah tak mampu sangat, maksudnya mungkin dah tak serasi ataupun ada masalah. Au tusarrihaha. Lepaskanlah dia dengan biihsan, lepaskan dia dengan baik. Jadi kat sini nak abang kata pernikahan ni bukan sekadar satu akad yang menghalalkan hubungan dan sebagainya. Dia diiringi dengan amanah-amanah yang mana ada. Bila sebut amanah ni, dia bukannya perkara yang ringan. Sebab amanah ni datang pada perkataan amina, iaitu kepercayaan. Jadi amanah ni adalah satu kepercayaan yang diletakkan oleh seorang, yang mana dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Okey, jadi seorang suami akan ditanyakan bagaimana kamu menjaga sang isteri, bagaimana kamu memimpin isteri kamu. Okey, begitu juga isteri, bagaimana kamu mentaati suami kamu, macam mana tanggungjawab kamu, laksanakan ke tak. Jadi dia tak semudah yang disangka. Jadi kata Imam Zamakhsyari pula, kenapa disifatkan ikatan di antara suami dan isteri satu ikatan yang kuat? Kata Imam Zamakhsyari dalam kitab dan tafsir terhadap ayat ni juga, kata dia, al-mithaqul ghalidhu haqqu suhbati wal mudaja'ah wa wasafahu bil ghilazhi li quwwatihi wa 'izamihi faqad qalu suhbatu 20 yawman qarabatun fa kaifa bima jara baina az-zawjayn min ittihad wal intizaj. Contohlah kata Imam Zamakhsyari ni, kita kalau berkawan dengan seorang, contoh masuk universiti baru kenal roommate ni, 20 hari ni kita duduk dengan roommate kita je, kita tetap kawan dengan orang lain. Contoh 20 hari ni kita berkawan dengan dia, kita pergi kafe dengan dia, pergi kelas dengan dia, semua orang tahu. Dia pun orang akan expect kita dengan roommate kita, orang akan expect, oh mereka ni bestie lah, sahabat yang rapat, sahabat karib. Tara duduk 20 hari je pun, roommate bukannya buat apa sangat, tengok bangun sekali pun semua je. Apatah lagi apa yang terjadi di antara suami dan isteri. Tiap hari duduk sekali, ada hubungan yang special dan sebagainya, maka itulah satu ikatan yang mana lebih kuat, lebih kukuh. Sebab tu ulama sifatkan, Allah Ta'ala sifatkan hubungan antara suami dan isteri ni mithaqan ghalidh, ikatan yang kuat. Jadi ikatan ni bukan sekadar satu hubungan yang kuat, satu hubungan yang rapat, tapi dia diiringi dengan satu benda yang kita panggil sebagai amanah. Jadi Rasulullah SAW sangat menggalakkan umatnya bernikah. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW sabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqatun. Dan pada kemaluan kalian terdapat sedekah. Okey. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Bagaimana ya Rasulullah keadaan kami kalau kami ni datang syahwat? Adakah ketika itu kami dapat pahala? Okey, cerita ni ceritakan mana sahabat bertanya mengenai Rasulullah. Macam mana dengan syahwat pun ada pahala? Okey. Jadi Rasulullah pun menjawab, qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizr? Bukankah kalau syahwat tersebut jika diletakkan pada benda yang haram juga menjadi yang haram, dapat dosa? Jadi fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Jadi apabila disalurkan nafsu tersebut, syahwat tersebut pada saluran yang betul, saluran yang halal, maka dapatlah pahala, kata Rasulullah. Okay. Bahkan ada satu hadis lagi Rasulullah SAW bersabda, tanakahu takatharu, bernikahlah kalian dan takatharu, dan kebanyakanlah zuriat dan sebagainya. Sebab Rasulullah sangat berbangga dengan umat dia yang ramai. Sebab apa Rasulullah bangga dengan umat dia yang ramai? Sebab pernikahan ni antara maqasid atau tujuan dia adalah melahirkan umat, melahirkan anak. Sebab apa Rasulullah nak kita ramaikan umat, ramaikan anak? Sebab kita ni adalah khalifatullah, khalifah di bumi Allah Ta'ala. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, khalifah Allah ni dia ada dua tujuan utama. Yang pertama dia adalah al-amru bil ma'ruf, menegakkan perkara yang ma'ruf. Yang kedua adalah an-nahyu anil munkar, menghilangkan kemungkaran. Jadi dua ni peranan khalifatullah. Jadi apabila khalifah ni kuih banyak dan semuanya menjadi orang yang beriman, bukankah keadaan dunia akan jadi lebih baik?
ketika itulah Rasulullah sangat berbangga kalau umat dia ramai anak dan dia berjaya pimpin semua tu masuk syurga. Sebab Rasulullah nanti pada akhir akhirat kita ni semua akan dibangkitkan ikut Nabi kita. Okay? Setiap umat ni dia akan ikut Nabi dia. Jadi Rasulullah sangat berbangga kalau umat dia ramai ikut dia masuk syurga sama-sama. Okay? Sebab tu Rasulullah nak kita melakukan perkahwinan dan sebagainya. Cuma ialah macam kita kata perkahwinan ni bukan sekadar yang tu, dia diiringi dengan amanah-amanah dan sebagainya. Okay? Dan antara bentuk amanah yang jelas bagi seorang suami selain daripada nafkah yang melibatkan kewangan dan sebagainya ialah memimpin sang isteri tersebut menuju ke bumi yang abadi, iaitu ke akhirat. Sebab di samping kita mementingkan dunia, di samping kita mementingkan kehidupan kita di dunia ini, memerlukan kewangan yang stabil dan sebagainya untuk melangsungkan perkahwinan dengan perkahwinan yang harmoni. Tapi kita kena sedar, dunia ni dia tak lama, dia tak kekal. Dia tak kekal. Sebab destinasi kita yang sebenar ialah di akhirat kelak. Jadi, di samping kita mementingkan dunia, ada benda yang lebih penting untuk kita perhatikan, iaitu akhirat. Okay? Jadi, suami dan isteri, bila dah kahwin, di samping kita nak membina kehidupan di bumi dengan seronok kan, ada rumah sedap, kereta sedap, rumah, maka tak sekadar yang tu, pentingkan tujuan utama kita iaitu di akhirat. Sebab kat syurga kita nak hidup sama-sama dengan isteri kita, dengan suami kita selama-lamanya. Jadi fokus dekat situ. Yang tu tujuan utama. Okay. Jadi saya rasa setakat itu saja kot untuk perkongsian kali ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ada terbaca tau Ustaz, tugas suami ni lepas kahwin ni sepatutnya masak, kemas rumah dan sebagainya lah yang kerja perempuan buat sekarang lah kan. So manakala perempuan pula kerja dia melayan suami dan isteri. Maaf Ustaz, melayan suami dan anak. Boleh Ustaz jelaskan lagi tak? Terangkan lagi. Okey, baik. Jadi hak sebagai seorang suami dan isteri ni dia mempunyai guideline dia lah yang dibahaskan dalam kitab fiqh. Kitab fiqh yang berkaitan dengan munakahat. Baik, berkenaan dengan seorang suami melakukan masak dan sebagainya tu, okay, benda tu mimbabil ihsan kita katakan, daripada sudut sifat kebaikan seorang suami terhadap isteri. Okay. Antara tanggungjawab yang mana diwajibkan seorang suami ialah menjaga isterinya sebaiknya. Ini perkara yang wajib ke atas suami. Seperti memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, menyediakan makanan. Disebabkan ibarat menyediakan makanan ni lah yang menjadi isu yang mana, jadi suami pun kena masak lah dan sebagainya, betul tak? Maka sebenarnya isu ni sebenarnya kita boleh selesaikan dengan cara toleransi sebenarnya di antara suami dan isteri. Okay, sebenarnya isteri hak dia seperti mana kita katakan, selain daripada dia melayan suami, sebenarnya antara peranan seorang isteri ialah mentaati seorang suami. Sebab suami ni dia mengambil tugas seorang ayah. Dia mengambil tugas seorang ayah. Bila dia mengambil tugas seorang ayah ni, dia menjadi seorang pemimpin. Jadi isteri ni menjadi seorang seorang yang dipimpin. Okey, kita tak katalah hamba ataupun sebagainya, tak. Kita katakan sebagai yang dipimpin. Yang dipimpin ni mesti kena ikut pemimpin dia tak. Jadi selama mana seorang suami menyuruh kepada satu perkara yang mana tidak menyalahi agama, tidak membuatkan mudarat kepada diri sendiri dan sebagainya, maka syariat mengatakan kena ikut apa yang suami kata selama mana benda tu baik. Jadi sebenarnya kalau kita tengok hubungan di antara suami isteri ni, kalaulah diunsurkan dengan agama, masing-masing ada toleransi masing-masing. Kita kena hidup dalam dunia realiti. Adakah suami pada zaman sekarang ni ada masa yang cukup nak ready masakan dan sebagainya dengan kerja dan sebagainya? Begitu juga dengan isteri pun kan. Sekarang ni suami isteri dua-dua bekerja. Adakah isteri sempat nak kena balik lunch hour, masak kat suami? Tak. Benda tu sebenarnya mabniun 'alal musamah. Sebab tu kita ada satu kaedah dalam fiqh, haqqul bashar ataupun haqqul insan mabniun 'alal musamah ataupun mabniun 'ala tasamuh. Okey. Hubungan ataupun hak di antara manusia ni dia terbina di atas toleransi. Jadi betul kita katakan suami ada hak dia, isteri ada hak dia. Cuma jalan yang baik ialah kita tentukan
secara berbincang dan toleransi antara suami isteri, apa yang isteri sanggup tawarkan dan apa yang suami boleh tawar. Jadi berbincanglah dengan baik. Okay? Sebab sebenarnya kalau kita tengok pergaduhan ataupun pertelingkahan antara feminisme lah khususnya dekat Twitter ni, kebanyakannya tak kahwin lagi pun. Cuma dia lebih daripada orang yang dah kahwin. Bahkan kita tengok orang yang dah kahwin pun lagi seronok sebenarnya. Dia kata, saya ada terbaca lah, seorang tu dia kata, asalnya sebelum kahwin ni nak buat ayak dekat mak ayah jadi malas. Bila dah kahwin tu tiba-tiba rajin pula nak buat ayak kat suami. Sebab apa? Sebab dia rasa sayang. Dia macam itulah. Bila hubungan di antara suami isteri tu dia terbina di atas kasih sayang, agama, di atas toleransi. Benda-benda macam ni biasanya takkan jadi pertikaian. Sebab masing-masing fokus untuk apa? Masing-masing fokus untuk membina hubungan suami isteri yang mantap. Adakah membina seorang suami, hubungan di antara suami isteri yang mantap, yang seronok, yang harmoni ni terbina di atas kamu mesti buat macam ni, kamu mesti buat macam ni, saya tak boleh macam ni, saya tak boleh. Tak. Dia mesti toleransi di antara suami isteri. Apa yang mereka nak, apa yang mereka rasa sesuai untuk hubungan mereka, jadi mereka akan teruskan apa yang patutnya. Okay. Jadi saya harap yang tu juga menjawab soalan. Okay. Allahu'alam. Ustaz, saya ada soalan. Okay, baik. Macam mana tak kira ayat macam ni, kan kalau orang dah berkejaya kan, wanita lah terutama kan, kalau dah berkejaya umur 30 lebih macam tu, bila diorang tak jumpa pasangan, diorang dah jadi macam tak nak lah fikir pasal kahwin dah kan. So diorang macam tu lah, independen apa semua kan, dah tak nak fikir pasal berpasangan. Dan kahwin ni kan sunnah Nabi kan. So Nabi kan pernah cakap siapa yang tidak menyukai sunnah tu maka dia bukan dariku. So Ustaz ada tahu huraian sikit daripada untuk perkara tu, dan mungkin Ustaz boleh tambah sekali macam cara-cara mencari jodoh mengikut Islam. Okay. Faham. Okay, baik. Jadi pertamanya kita kena faham, jodoh ni pertama dia satu rezeki. Rezeki yang bersifat kasbi ataupun usaha. Okay, maksudnya kalau kita usaha kita dapat lah. Cuma kadang-kadang kita usaha kita tak dapat. Baik, jadi memangnya orang yang mana tidak berkahwin ni, Imam Ghazali dia ada satu ibarat yang dia buat dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Okay, Imam Ghazali kata apa? Orang yang tak mau berkahwin ni dalam keadaan dia mampu. Okay? Dia ada syarat dia lah. Dalam keadaan dia mampu apa semua. Dia ni ibarat seorang yang mana raja sediakan satu kebun dan raja bagi kat dia benih. Dan dia tak manfaatkan benih tersebut, dia pergi buang benih tersebut, dia biar benih terpupuk. Jadi kita akan faham, kalau berdasarkan contoh tersebut, seolah-olah macam dia ni membuang satu nikmat yang, ataupun pemberian yang raja tu bagi, betul tak? Jadi kebiasaannya raja tu akan tak suka lah, akan marah lah kan. Aku dah bagi kit berkebun kan, contoh macam farmer, dia bagi barang nak kebun. Dia dah sedia kat kita, kita ambil, kita tak guna apa-apa. Dia sekolah macam satu kerugian. Jadi begitulah kata Imam Ghazali. Orang yang mana ada kemampuan nak bernikah, Allah bagi kat mereka ni benih. Lelaki ada benih mereka, wanita ada benih mereka. Tapi kadang-kadang tak mampu, tak dimanfaatkan. Ini satu kerugian. Baik. Cuma dalam isu contemporary macam wanita yang kerja independen ni, okay, kena tengoklah sebab apa yang mereka tak berkahwin sebenarnya. Adakah saya saja tak mau kahwin ataupun dah cari tapi tak dapat? Dia ada keadaan dia pula. Tak boleh nak membangkui ataupun membangkui rata lah. Okay, pukul rata kita tak boleh. Jadi orang yang mana ada kemampuan nak bernikah, cuma dia tak mau bernikah atas alasan tak mau, memang tak mau nikah. Jadi itu satu perkara yang tak sepatutnya kita lakukan lah. Okay? Sebab benda tu benda yang baik, sunnah Nabi dan sebagainya. Baik. Jadi ada pula orang yang bernikah, orang yang tak mau bernikah dengan sebab lain-lain. Contohlah, dia tak bernikah sebab dalam keadaan dia mungkin nak jaga mak dia. Dalam keadaan kalau dia menikah mungkin dia tak mampu bagi fokus kat mak dia dan sebagainya. Dan mak dia pun mungkin hanya berharap dekat dia. Itu satu cerita lain lah. Cuma banyak lagi keadaan-keadaan lain. Jadi sebaiknya kena bernikah lah. Okay? Sebaiknya kena nikah. Baik. Ada pula orang yang mana tak bernikah sebab dia dah cari tapi tak dapat. Jadi bila dah ada usaha tak dapat, kita nak kata apa kan? Sebab so rezeki Allah Ta'ala ada yang Allah bagi, ada yang Allah tak bagi. Baik. Jadi berkenaan dengan
cara nak cari jodoh pula ataupun cara nak cari pasangan ni. Okay, baik. Kalau nak sudut ciri-ciri, ciri-ciri yang pertamanya ialah kita kata berkenaan dengan agama lah. Agama ni bukan yang bermaksud dia kena pandai ceramah, dia kena pandai bahasa Arab. Dah. Agama ni ialah orang yang mana dia mementingkan syariat Allah Ta'ala dengan makna bab hukum halal dan haram, bab apa yang patut dan apa yang tak patut dia dah faham dan dia kuasai. Dia faham. Sebab orang yang mana tak faham agama, dia akan melanggar batas agama. Bila melanggar satu perkahwinan, ada unsur yang melanggar batas agama, perkahwinan tu takkan berkat. Bila perkahwinan tu tak berkat, maka kat situ akan berlaku banyak lopong. Sagi kerap gaduh, sagi tak tenang dan sebagainya. Kita dapat tengok banyak perkahwinan pada zaman sekarang yang mana kita tengok pasangan ni macam kaya je pun. Tapi bercerai. Padahal perkahwinan mereka tu bukannya sekejap kan. Kadang-kadang dalam tempoh yang macam mana kita kata, macam tak expect bercerai. Ada juga yang mana suami isteri kita tengok rupa masing-masing cantik dan sebagainya, segak. Tapi tetap bercerai. Jadi kita dapat tengok sebenarnya apabila satu perkahwinan tak didorong dengan agama, dengan landasan yang baik, dia akan ada masalah-masalah macam tu lah. Okay. Baik. Itu satu yang pertama lah kita katakan. Yang keduanya, cara nak cari ni, tengok sudut tanggungjawab dia dan sebagainya lah. Okay. Macam mana orang yang, sebab perkahwinan ni, dia memang orang kata, memang perlukan orang yang bertanggungjawab. Orang yang ada responsibility lah kita kata. Sebab kahwinan ni dia bukannya benda yang kecil, benda yang ringan. Dia melibatkan banyak benda. Sudut kewangan kita dan kewangan pasangan. Dia dah tak boleh fikir pasal diri dia. Sebab tu kita kena orang yang tanggungjawab dalam kahwin ni. Okay? Dia dah boleh fikir pasal orang lain. Tengah orang, diri dia sendiri pun terbabas kan? Tak terurus. Kewangan dia pun dia problem. Macam mana dia nak fikir kewangan bini dia pula, anak-anak dia pula. Jadi tu antara ciri-ciri yang kena gariskan lah. Okay? Dan banyak lagi ciri-ciri lain yang mana Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya berdasarkan hadis dan juga Al-Quran. Cuma antara yang paling penting sekali ialah sudut agama dia. Okay? Zaman sekarang kita tengok orang gariskan agama sekadar jaga solat 5 waktu kan. Tapi tu tak memadai. Okay? Bagus jaga 5 solat imam, betul. Tapi tu orang kata at least KPI seorang Islam. Sebab tu rukun Islam. Okay, kalau contoh macam kita kata seorang doktor at least ada 1 degree. Ada 1 degree je dia ada. Kita nak kata dia hebat sangat pun tak. Jadi macam tu jugalah. Okay. Prasyarat Islam antara orang kata apa? Rukun-rukun Islam solat 5 waktu. Kalau sekadar yang tu saja tak memadai lagi sebenarnya. Okay, dia memerlukan lebih lagi pengetahuan. Okay. Dan selebihnya berdoalah kepada Allah Ta'ala sebab benda ni berkait dengan jodoh sebenarnya. Okay, berkait dengan jodoh. Saya ingat kisah Sayyidah Maryam dalam Quran ketika mana Sayyidina Zakaria, Sayyidina Zakaria alaihi salam, ketika mana Allah Ta'ala nak kata kat dia, insyaAllah kami akan bagi berita gembira dekat kamu mengenai seorang anak, iaitu Sayyidah Maryam. Okay. Ini dalam surah Maryam ada sebut. Ceritanya dalam surah Maryam. Okay, Nabi Zakaria pun macam heran. Macam mana aku nak dapat anak? Aku ni ajus. Aku ni orang yang tua. Tu kata Allah Ta'ala, dia faham macam inilah ayat mafhumnya. Kalaulah kami boleh menciptakan Adam daripada tak ada ibu ayah, ataupun kami boleh, sebab benda tu wahuwa alayya hayyin, benda tu sebenarnya sangat mudah ke atas aku, kata Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ni Tuhan yang sama yang menciptakan Adam daripada tanpa ayah. Apalah sangat nak menciptakan anak kepada Nabi Zakaria? Tidak. Kalau seorang nak menciptakan manusia daripada tak ada ayah pun boleh, apatah lagi menciptakan manusia daripada seorang ayah dan seorang ibu. Tak ada masalah. Wahuwa alayya hayyin, benda tu mudah je, kata Allah Ta'ala. Begitu juga lah Sayyidah Maryam, ke mana Allah Ta'ala nak bagi kat dia seorang zuriat, seorang anak. Sayyidah Maryam pun macam mana aku nak dapat anak? Tak ada seorang lelaki pun main sentuh aku. Sayyidah Maryam ni seorang wanita yang habiskan masa dia duduk kat mihrab beribadah. Jadi pelik macam mana orang macam ni nak dapat anak? Kata Allah Ta'ala, mudah je benda tu kat aku, tak ada masalah.
Jadi macam tu juga isu jodoh. Benda ni sebenarnya mudah bagi Allah Ta'ala. Cuma, yalah. Okay? Bila mudah bagi Allah Ta'ala, benda tu pun perbuatan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala lebih tahu apa yang baik pada kita, apa yang kurang pada kita. Sebab kehidupan kita di atas dunia ni pun Allah Ta'ala kata apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala cipta mati dan hidup ni sebab apa? Nak uji yang mana lebih baik, yang mana kurang baik. Jadi sebenarnya, kalaulah kita dapat jodoh, itu pun baik. Kalau tak dapat, itu pun baik sebenarnya. Okay? Sebab apa? Kita hidup ni atas dunia sebagai ujian semata-mata. Okay? Jadi saya rasa cukup. Okay, wallahualam.